Cek test mic 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera Pakcik ucapkan kepada semua penonton channel pedagangjawa.com. Hari ini Pakcik ingin berkongsi bagaimana untuk melakukan sentimen makroekonomi analisis. Di dalam makroekonomi terdapat banyak faktor-faktor yang kita boleh pilih untuk lihat apakah keadaan ekonomi semasa untuk sesuatu negara, sama ada sedang meleset ataupun sedang mengembang. Sebagai contoh, faktor-faktor ekonomi makroekonomi yang ada adalah seperti GDP, import rate, export rate, dan seperti interbank rate. Dan itu adalah antara faktor-faktor ekonomi yang terlalu banyak. Jadi Pakcik pick 3 faktor ekonomi yang commonly digunakan untuk melihat keadaan semasa ekonomi sesuatu negara. Yang pertama adalah indeks harga pengguna, yang kedua adalah kadar faedah, dan yang ketiga adalah inflasi. Indeks harga pengguna akan menceritakan mengenai kuasa beli pengguna, sama ada sedang meningkat ataupun menurun. Kadar faedah pula digunakan untuk menentukan sama ada kadar faedah bank negara kenakan kepada bank-bank di dalam negara tersebut sedang menaik ataupun menurun. Untuk inflasi pula, ia adalah berkait rapat dengan peningkatan harga barang dan perkhidmatan, sama ada harga dan barang perkhidmatan sedang menaik ataupun menurun. Langkah yang pertama adalah kita kena collect dulu semua maklumat-maklumat ini sebelum melakukan analisa sama ada ekonomi di dalam negara itu sedang meleset ataupun membangun. Okey, bagaimana kita nak mendapatkan data-data di dalam 3 poin ini? So kita akan pergi satu website yang dikenali sebagai www.tradingeconomics.com. Di dalam website ini dia dah himpunkan semua faktor-faktor makroekonomi yang ada. Tuan-tuan boleh tengok kat sini. Ada market, GDP, labor, price, money, trade, government, business, consumer, housing, tax and health. Boleh dipecahkan lagi dia punya sub-sub tadi. So kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh lihat secara mendalam dekat dalam website ini. Okey. Yang pertama sekali kita akan pergi dahulu kepada indeks harga pengguna ataupun kita panggil dia sebagai Consumer Price Index. Consumer Price Index, tuan pergi kepada faktor price dan pilih Consumer Price Index CPI paling atas sekali Okey. Di dalam website ni kita cuma nak tahu trend dia sama ada naik ataupun turun saja. Itu saja objektif data yang kita nak ambil bila kita baca data-data kat dalam website ni. So, di dalam CPI, macam mana kita nak tahu data trend sedang naik dan menurun? Kita cuma buat comparison antara dua data yang terbaru, iaitu actual dengan previous. Kalau tuan-tuan dan puan-puan confused tengok bacat ni apa semua, tuan-tuan terus boleh pergi ke sini, dekat bacat yang kat sini. Belakang-belakang ni mungkin tuan-tuan berminat, tapi yang paling penting adalah tengok actual dengan previous. Semua data-data ni diambil daripada Department of Statistics Malaysia, DOSM. Tuan-tuan perempuan boleh pergi ke website official dan tengok data dia sama saja dengan tradingeconomic.com ni. Okey, actual bermaksud data sekarang dan previous adalah data sebelum. So data actual adalah 120, data previous adalah 120.2. Macam pelik je ni. Sebentar saya rasa ada kesilapan sikit dalam website ni, sebab yang actual adalah 120. Betul, sorry, maafkan saya. Actual 120 and previous is 120.2. So di dalam comparison antara dua data ni, kita dapat lihat terjadinya trend penurunan.
yang mana terjadi penurunan sebanyak 0.2 mata. Penurunan ini menunjukkan bahawa kuasa beli pengguna sedang menurun. Jika kuasa beli pengguna sedang menurun, kita boleh andaikan bahawa makin banyaklah barang-barang dan perkhidmatan tidak boleh dibeli oleh pengguna sebabkan diorang tak ada duit. Contoh kepada kuasa beli pengguna yang menaik, kita boleh lihat kepada dua data ini, comparison dua data ini, yang mana data yang pertama menunjukkan pada bacaan 117.9, data kedua menunjukkan bacaan 119.1. Dua trend yang menaik ini menunjukkan bahawa kuasa beli pengguna telah meningkat. Dengan peningkatan kuasa beli pengguna, ia menunjukkan bahawa kuasa beli pengguna dah meningkat, maknanya lebih banyak barang atau perkhidmatan boleh dibeli oleh pengguna. So bila dah dapat maklumat tentang data actual and previous, dah tahu naik dan turun, tulis dalam nota tuan-tuan dan puan-puan dulu sebelum kita akan melakukan analisis. Seterusnya adalah kadar faedah. Okey, untuk kadar faedah tuan-tuan boleh pergi ke dia dalam ni, inflation rate. Cara dia masih sama. Terus pergi lihat kepada actual and previous. Actual is negative 1.7 and previous is negative 1.5. Di dalam comparison antara dua data ni, ia menunjukkan trend penurunan, yang mana sebelum ni negatif 1.5, yang terbaru adalah negatif 1.7. Jadi kita dapat tahu inflasi yang menurun menunjukkan kebanyakan barang-barang dan perkhidmatan harganya telah menurun. Kenapa harga-harga barang dan perkhidmatan ni boleh menurun? Sebabnya ia berkait rapat dengan kuasa beli pengguna tadi. Kuasa beli pengguna dah menurun, diorang pun dah tak ada duit nak beli. So kebanyakan company ataupun syarikat telah menurunkan harga barang dan perkhidmatan supaya pengguna-pengguna ni dapat membeli barangan-barangan mereka. Kalau mereka still kan nak maintain pada harga yang mahal tapi pengguna tak mahu beli, there's no point jugalah. Sebab barang-barang diorang tak dapat dibeli disebabkan pengguna tak ada duit. Okey. Untuk contoh inflation rate yang meningkat adalah sebagai tengok comparison dua data ni. Sebelum ni negatif 2.9, yang next adalah negatif 1.9, yang menunjukkan trend kenaikan, yang bermaksud inflasi telah menaik dan harga barang dan perkhidmatan juga telah meningkat. Okey, dapat data macam biasa, ambil actual, previous, naik atau turun, tulis dalam nota dulu. Okey, dan yang terakhir adalah kadar faedah. Okey, inflation rate tadi dah. Okey, kadar faedah dalam dalam ni, dalam kategori money, bawah sub kategori ni adalah interest rate. Sama juga, tengok kepada actual and previous, nampaknya tiada perubahan. Tiada perubahan maknanya kita tengok lagi trend-trend sebelumnya. Tengok daripada data chart ni, kita nampak trend menurun. So kita boleh terus assume interest rate untuk Malaysia sedang menurun, maintain pada kadar 1.75. Untuk contoh kadar faedah yang meningkat adalah, contoh kita tengok yang ini dekat data yang kat sini, lebih kurang dalam 2017-2018. First interest rate pada 3 dinaikkan kepada 3.25%. Okey, dah dapat maklumat mengenai naik dan turun. Macam biasa, tulis dalam nota dulu sebelum kita lakukan analisis. Okey, sebelum ni tuan-tuan dah pun dapatkan data daripada tradingeconomic.com dan melakukan comparison data antara actual and previous. So ini adalah summary kepada analisis data-data tersebut. Sekiranya
Ketiga-tiga data adalah menurun, iaitu IHP menurun, kadar faedah menurun, inflasi menurun. Ia bermaksud ekonomi sedang melisit. Dan sekiranya data-data tersebut sedang menaik, maknanya ekonomi sedang mengembang. Jika ekonomi sedang melisit, tuan-tuan dan puan-puan digalakkan memilih non-cyclical stock. Manakala jika ekonomi sedang mengembang, tuan-tuan disarankan untuk memilih cyclical stock. Non-cyclical stock adalah stok-stok yang tidak terlibat ataupun terpengaruh secara langsung kepada sentimen-sentimen makroekonomi. Sebagai contoh, food and beverage, utility dan kesihatan. Manakala cyclical stock adalah stok-stok yang terpengaruh secara langsung dengan sentimen makroekonomi. Contohnya teknologi, apa lagi, contohnya seperti teknologi. Dan senarai-senarai cyclical stock dengan non-cyclical stock ni ada dalam e-book percuma saya, ada dalam Funded Analysis Teknik BSKF. So ini adalah senarai cyclical stock, ni adalah senarai non-cyclical stock. Okay. So alhamdulillah, itu saja caranya bagaimana untuk melakukan sentiment analysis. Bila mana tuan-tuan dah tahu dah apakah segmen ataupun industri yang berkembang pada ketika fasa-fasa ekonomi sesuatu negara. So tuan-tuan dan puan-puan boleh fokus untuk membeli saham-saham sama ada dalam non-cyclical ataupun cyclical stock. Alhamdulillah, telah habis juga video berkenaan dengan sentiment analysis. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada video amatur saya ini. Untuk next video, saya akan terangkan bagaimana untuk melakukan fundamental analysis dengan mudah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.